dalam soal nak pilih gambar-gambar yang bersesuaian, paling-paling kita cuba elak yang mendedahkan aurat dan sebab itulah tuan-tuan kita kena faham dalam realiti masyarakat hari ini masih ramai masyarakat yang terlalu jahil sehingga mereka tak rasa bahawa mereka ini adalah guru yang mewarisi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muallim, sebagai guru yang sangat hebat. Kita baca statement tu kata awak malu kaum. Awak malu je, awak pensyarah universiti, bukan guru tadika, bukan khani, bukan tukang sapu, pensyarah universiti. Boleh bercakap tak cerdik, hukum hudud gagal. Dia tak sedar dia bercakap ni tentang apa tu. Dia tak sedar. Boleh kita nak kata semayang gagal. Sebab apa? Sebab maksiat berlaku juga. Berani nak kata semayang gagal? Semayang tetap semayang, cumanya kena baiki orang hak semayang tu, kena baiki. Hak tu bendanya. Tak payah semayang lah, semayang pun tak guna ke, dia curi juga. Semayang buat apa? Motor hilang juga, selipar hilang juga, tabung kena pecah juga. Tak payah semayang lah, semayang gagal. Berani nak kata? Tak berani. Kalau dah cerdik sangat, sebutlah semayang gagal, tak perlu semayang. Sebab apa? Dah curi-curi juga kan. Dalam masjid pula tu, kadang turun-turun motor tak ada, tengok-tengok selipar tak ada, tengok-tengok wallet hilang, tengok-tengok handphone hilang, tengok-tengok kadang tengah semayang pun boleh berlaku. Isunya ialah bukan atas nama ibadat itu, isunya ialah bagaimana orang tu sendiri kan. Dia panggil al-mutadayyin, bukannya agama itu. Tapi inilah gambaran yang berlaku kejahilan yang agak kritikal dalam masyarakat. Maka kita tak pelik lah kalau orang kampung yang boleh jadi yang tak berapa nak mengaji sekolah mana masih keliru dengan soal hukum Islam. Jadi tak pelik dah hak cerdik hak universiti pun keliru juga. Tu keliru kau buat keliru tak tahulah, buat malu kaum. Baik, jadi ini yang perlu untuk kita fahami. Baik, maka kita cuba lihat, meneliti bukti daripada bahan sejarah yang membuktikan uslub dan kaedah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik dan mengajar umat. Baik, kata musannif, yakni pengarang kitab, demikianlah sejarah telah membuktikan bahawa baginda merupakan guru terulung yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Keadaan manusia yang begitu rosak sebelum kedatangan baginda dan perubahan positif ke arah nilai-nilai murni yang begitu mendadak setelah baginda menjalankan mesej dakwah dan menyerapkan metod-metod yang mampu menarik perhatian seluruh manusia. Inilah bukti yang cukup ampuh lagi kukuh bahawa baginda merupakan pendidik dan guru yang sangat unggul. Ya, kita cuba ketepikan sekejap dalil-dalil kan? Yang dalil daripada Quran, yang dalil daripada hadis. Kita tengok suasana masyarakat waktu itu. Sebelum daripada Nabi jadi Nabi, selepas daripada Nabi jadi Nabi, berubah ke tidak masyarakat? Jawab dia berubah. Daripada jahiliah kepada hidayah, daripada mereka hidup bermusuh-musuhan, berbalah, berperang, kepada mereka hidup dalam suasana ukhuwah. Daripada mereka hidup dalam keadaan tindas menindas, berubah kehidupan mereka kepada tolong menolong, bantu membantu. Yang kuat tindas yang lemah, yang kaya tindas yang miskin, yang berlaku perbalahan dan sebagainya. Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengubah umat manusia, ya, sehingga mereka tolong menolong. Bukan sekadar mereka Islam beriman, tapi penghayatan mereka terhadap Islam itu benar-benar menepati apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu nak ubah manusia ni bukan mudah. Kita cuba letak yang saya selalu sebut di mana-mana pun, nak ubah manusia ni susah. Kadang kita tak payah duduk pergi jauh lah, kita ambil anak kita sendiri pun padan dah. Anak kita ada anak 2-3 orang,
Kalau yang jenis anak-anak yang menjadi, makna menjadi ni kira alhamdulillah dari sudut akhlak pun bagus, dah syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mak ayah yang dia sendiri insaf lepas pencen. Makna dia tu lepas pencen tu dia baru insaf, ya, baru dia boleh jadi dapat hidayah ke apa. Waktu tu anak dia dah besar dah. Anak dia dah besar. Makna dia membesarkan anak-anak dia ni dalam keadaan tidak memberatkan soal ibadat. Dia membesarkan anak dia dalam keadaan tak memberatkan soal pakaian, tutup aurat tak tutup aurat, kerana dia sendiri pun tak ambil berat. Tiba-tiba bila dia dah pencen, banyak duk mari dengan kuliah, dengan mengajar, dengan tazkirah, akhirnya dia pun tahulah sikit sebanyak ilmu dan dapat hidayah. Tinggal lagi dia balik rumah tengok anak dia, hak perempuan tak tutup aurat, tengok hak lelaki suruh mari masjid jenuh, tak mari. Akhirnya termenung ayah, termenung ibu, nak buat macam mana, nak buat macam mana. Kita nak tekan lebih-lebih, anak jawab alamak pun baru insaf sehari dua ni baru letih juga begitu kan. Dan benda dah berlaku, keluhan-keluhan seperti ni ada. Dia dah mengeluh begitu. Dia mengeluh, kenapa mengeluh? Sebab menyesali dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun baru berubah, sehari dua ni baru berubah. Tengok anak yang dah besar-besar belaka dah, ya, dah besar-besar belaka dah, umur 20 dan sebagainya, nak ubah jadi susah. Maka baik kita cuba ambil tanggungjawab nak ubah anak hak yang dah besar-besar tu. Oh susah, ya susah kan? Maka dalam keadaan kita rasa susah, di sekeliling kita ni persekitaran Islami, makna masjid bersepah ada, surau-surau banyak, masjid pula bukan masjid kosong, masjid duk mengaji, duk belajar. Kita duk mengaji sini, pergi sikit tu masjid Asy-Syarif, agak-agak duk sembang, ada kuliah. Pusing sikit masjid Batu Naf, agak-agak duk sembang isyak rokok, ada kuliah. Pergi lagi masjid Syakirin, ada kuliah. Masuk lorong Muttaqin, ada kuliah. Pergi lagi, makna kuliah penuh keliling tu. Ni tak saya cerita lagi, pergi belakang ni Al-Izzah ada kuliah, pergi sikit Ikhwan ada kuliah, pergi kat tu lagi Ubudiyah ada kuliah. Maknanya penuh dengan kuliah-kuliah keliling kelalang kita. Tu pun kita rasa susah nak tarik anak kita yang tak tutup aurat kepada tutup aurat, hak tak nak mari masjid kepada mari masjid, dan beberapa yang lain. Itu pun kita rasa susah. Kita bayang Nabi SAW, Nabi muncul di tengah kelompok masyarakat jahiliah. Nabi bermula dengan Nabi seorang-seorang Nabi mula. Akhirnya Nabi tarik seorang-seorang kita mengaji sirah. Nabi seru Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatina Khadijah, Ali bin Abi Talib. Nabi panggil sikit. Akhirnya kita lihat bagaimana bertambah, semakin bertambah. Kemudian sehinggalah bila hijrah ke Madinah, dakwah memasuki era baru. Lagi hebat dakwah Nabi bila boleh tawan kota Mekah, sehingga disebut dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat kejayaan, bagaimana Nabi boleh berjaya. Dan ini sejarah. Nabi masuk universiti mana? Tak ada. Nabi masuk sekolah mana? Tak ada. Tapi Nabi melalui proses pendidikan tarbiyah ilahiyah, tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala, madrasah ilahiyah. Nabi terima darah pendidikan daripada Allah Ta'ala. Adapun sahabat-sahabat, mereka terima pendidikan daripada mana? Masuk universiti tak? Masuk sekolah tak juga? Tapi madrasah nabawiyah, mereka melalui pendidikan tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini berjaya dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sanggup korbankan jiwa, raga, nyawa, harta dan sebagainya atas nama mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Berubah daripada melakukan maksiat kepada beriman kepada Allah Taala. Tengah minum arak, datang perintah kata arak ni dah haram, buang waktu tu juga arak. Kalau kita ni yang muncul, alah duk kat tangan perhabis lah. Lepas tu kita taubat ni kita. Tapi zaman Nabi dah waktu tu juga.
Sama juga kalau kita tengok perintah dalam bab tutup aurat pun sama. Waktu tu juga datang perintah tutup aurat, waktu itulah juga mereka bersegera nak tutup aurat dan sebagainya. Hak lain ni tutup aurat ni terang-terang ada arahan dengan ikhlasnya membuka aurat. Dengan ikhlas buka aurat, bukan ikhlas tutup aurat. Dengan ikhlas membuka, yang penting dalam kan. Yang luaran tak penting tu. Fatwa. Betul lah Allah Ta'ala tak tengok luaran, Allah Ta'ala tengok dalaman, tetapi dia kena ada tetapi. Luaran yang Allah Ta'ala tak tengok ni ialah luaran yang menepati kehendak Allah. Contoh kan, dalam masjid kita ni, contoh ni, saya pakai jubah, ada tuan-tuan pakai baju Melayu, ada pakai baju t-shirt sebagai contoh. Agak-agak saya pakai jubah ni boleh pahala lebih banding dengan hak pakai baju Melayu. Hak tu Allah Ta'ala tak tengok kan. Tapi kalau ada hak ni pakai seluar pendek kan, hak tu terang-terang ada lawan perintah Allah. Sebab tu dedah aurat kan, dedah aurat dah dilarang oleh Allah. Dia kena konsep tu nak kena faham, nak kena faham. Memanglah Allah Ta'ala tak tengok luaran, tapi dah kamu terang-terang lawan Allah Ta'ala bila dedah aurat. Baik, jadi itu bukti dari sudut sejarah bagaimana berjaya Nabi mengubah manusia. Dengan keadaan Nabi tidak ada nak tengok CJ Nabi, tak boleh tengok Nabi lulusan mana, tak boleh. Diploma daripada mana, degree daripada mana, master dari, tak boleh, tak ada. Sebab Nabi terima pendidikan daripada Allah, tetapi Nabi berjaya. Dah ni yang kita nak kena muhasabah dalam konteks kita lah ni. Kadang-kadang degree bertimbun-timbun degree, tapi hak pegang degree pun berjalan pun tak berapa nak betul. Hak tu yang berlaku yang saya nak sebut. Kalau tuan tengok, saya tengok dalam akhbar pun, saya pun baca kan. Saya pun baca kat, saya kata Allah kan, syarah apa begini kan. Dia boleh sebut kan. Kalau hak yang duk kata tak sesuai, tak kondusif tu, kita kata boleh kira lagi lah kan. Hak ni boleh sebut hukum hudud gagal. Hukum hudud gagal. Dia tak reti, dia bercakap soal hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pensyarah universiti tu kan. Universiti pula, universiti awam di Lembah Kelang. Geram nak sebut nama universiti, tapi biar tentang baca akhbar kan. Cuma nama dia tak ingat. Nama dia tak ingat, tapi saya baca lah. Baik. Jadi cakap boleh jadi tak cerdik begitu. Tak cerdik, walaupun cerdik dalam dunia akademik, tapi tak cerdik dalam bidang agama. Jadi Nabi berjaya mengubah manusia. Inilah bukti yang cukup ampuh dan kukuh bahawa baginda merupakan pendidik dan guru yang sangat unggul. Sebab itu kena faham istilah yang kita guna. Kadang dalam kaedah kita ni ialah banyak berlaku kita memahami kewajipan sekadar panggil transfer knowledge ataupun deliver knowledge. Ni banyak berlaku kepincangan di mana-mana sekalipun. Ya, kepincangan ialah bila ada di sana yang nama guru ke ustaz ke siapa, dia hanya memahami guru tu sebagai kerjaya, bukan dakwah. Mana-mana dia masuk kelas kata, okey, hari ni kita nak belajar tentang kelebihan sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat dan apa hukum dia, bla 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 bla. Pahala dia banyak mana, sekian kan. Tapi hak mengajar sendiri pun orang azam buat tak reti kan. Sebab dia kira transfer knowledge kan. Dia sekadar hak dalam buku dia transfer kepada pelajar-pelajar dalam kelas. Okey, nanti hak ni dalam exam kena baca tu dia. Dia kira gitu je. Bukan melihat ia sebagai ilmu yang nak diamalkan. Banyak kadang kalau tuan-tuan tengok bab-bab tutup aurat sebagai contoh kan, kadang kita yang namanya ustazah kan, tapi aurat tak tutup. Kita pegang kepala, ustazah kok mana lah dia ni kan. Aurat tak tutup. Tak tutup apa tu, pakai tudung melek. Aurat wanita bukan rambut saja. Itu yang ada perbincangan para ilmuwan. Dia bincang, kata dia wanita bertudung tapi dedah aurat. Ikut mana pula bertudung dedah aurat? Kita pun tengok balik aurat wanita ni apa dia. Adakah aurat wanita hanya rambut? Tak.
aurat wanita seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tu aurat wanita. Maka kalau dia hanya pakai tudung, kalau tempat lain dia tak tutup, makna itu yang istilahnya pakai tudung tapi tak tutup aurat. Kita dah faham bila pakai tudung tutup aurat no. Biasa jumpa ada wanita pakai tudung dengan pendek. Biasa jumpa? Tak biasa Dia pakai tudung tapi lengan pendek. Baguslah pakai tudung. Lengan pendek tu beres ke? Tak boleh. Ni hak yang dia bolehnya setakat ni je. Setakat ni. Maknanya yang ulama bincang illa ma zahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, yang zahir daripadanya yang ulama sebut hak ni. Hak ni susah nak tutup. Yang keduanya hak ni ada kesukaran. Ada pun hak lain tak masuk dalam kategori zahara minha, maknanya wajib ditutup. Baik. Jadi ini benda-benda yang kadang kita nak kena muhasabah, nak kena renung balik. Jika kita hendak membandingkan dengan pendidik-pendidik yang lain, maka siapakah dalam kalangan yang mampu mengeluarkan sejumlah golongan yang berjaya menurutnya, sehingga para ulama usul fiqh telah menetapkan kaedah laulam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabuh lakafauhu li isbati nubuwwati. Jika tidak ada bagi Rasulullah mukjizat sekalipun, melainkan para sahabat baginda sahaja yang mampu mengikut bentuk tarbiyah dan pengajaran yang dijalankan oleh Rasulullah, nescaya para sahabat sahaja sudah memadai untuk mensabitkan kenabian baginda. Jadi para ulama usul fiqh dia nak sebut tentang kehebatan Nabi dalam mendidik, mengubah manusia ini. Kalau Nabi tak terima mukjizat pun, kata dia, dengan melihat kepada sahabat-sahabat Nabi pun sudah cukup untuk menggambarkan bahawa Nabi ini manusia yang luar biasa. Dengan berjayanya Nabi membentuk generasi sahabat yang diistilahkan Jilul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang sangat unggul. Ya, generasi yang sangat-sangat cintakan kematian, generasi yang sangat-sangat cintakan syurga, generasi yang sanggup ketepikan dunia semata-mata mencari akhirat. Ini generasi yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda merupakan guru terulung yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Keadaan manusia yang begitu rosak yang kita sebut tadi sebelum kedatangan baginda, dan perubahan positif ke arah nilai-nilai murni yang begitu mendadak setelah baginda menjalankan mesej dakwah dan menerapkan metod-metod yang mampu. Dan inilah kita lihat nanti bagaimana metod yang Nabi guna berbeza-beza. Yang Nabi, umpamanya Nabi bijak memahami mad'u. Macam lah ni tuan-tuan sekalian, dalam soal isu hudud, ada beberapa masjid ataupun surau. Tadi tempat saya pergi pun ada dia komplain juga. Kata dia, kadang ada setengah ustaz mesej niatnya bagus, dia nak menjelaskan isu hudud, tetapi dengan penjelasan dia tu jemaah marah. Sebab apa? Sebab dia guna kaedah dia kehentam pom membelas. Niat nak memberi penjelasan tapi kaedah pom. Kan maknanya ada yang beberapa surah dia duk sebut lah kan. Dia duk sebut, kata dia kadang niat ustaz bagus, dia nak jelaskan isu, tapi cara dia jelas tu orang lagi marah. Kenapa ini kekadang mistake yang berlaku, kesilapan boleh jadi kepada yang bercakap. Sama ada dia gagal memahami mad'u ke, ataupun dia syok sendiri ke macam mana. Sepatutnya apa yang nak disampaikan dapat diterima dengan baik, tetapi apa yang disampaikan bukan sekadar tak dapat diterima dengan baik, orang lagi marah. Kenapa? Approach yang digunakan itu tidak kena dengan keadaan. Ada tak sekitar sinilah, sekitar dalam ada surau masjid yang orang komplain. Kadang orang kita juga yang ahli kuliah juga yang komplain, kata dia ustaz ni begini. Nah, ini puncanya. Adapun Nabi SAW yang Nabi tunjuk kepada kita bijaknya dalam memahami mad'u, dan dalam memahami mad'u, kisah
yang tersangat banyak yang nanti kita akan halusi satu persatu, sehingga ada ketikanya Nabi, bagaimana Nabi Ra'i, ada seorang yang datang minta izin nak berzina. Kalau kita pakai marah dah kan, kita pakai marah dah, oi apa ni kan, kita. Tapi Nabi dia faham kawan ni macam mana. Nabi guna kaedah psycho sikit kan, begini. Nabi bijak dalam memahami. Ada ketikanya Nabi buat, ada ketika begini. Ini satu bentuk yang kita nanti akan lihat satu persatu, sehingga berjaya Nabi mengubah manusia. Ada ketikanya golongan-golongan musyrikin datang dengan niat tak baik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat kira standby nak pancungnya. Nabi kata biarlah dia masuk, biarlah dia nak bercakap dengan aku, dia nak cerita apa biarlah. Tengok bijak Nabi buka ruang begitu. Akhirnya kawan tu pun mari, dia pun bercakap. Nabi kata habis dah. Dia kata habis dah. Kalau mau habis dengar pula aku nak bercakap. Bila Nabi bercakap 2-3 patah, kena yakin dengan kebenaran, jangan tak yakin. Kena yakin dengan kebenaran. Bila Nabi bercakap, agak-agak nak lawan lagi Nabi. Dah balik beritahu, tak payah ganggulah, biarlah. Itu bendanya. Batu apa yang mereka buat, golongan musyrikin buat. Awal-awal lagi mereka beri warning, la tasma'u li hadzal Quran wal ghawfi. Jangan dengar, berpaling. Tak boleh, dengar bahaya. Tengok approach yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kadang kalau tak kena gaya, tak kena kaedah, itu yang berlaku. Macam isu hudud lah ni lah. Sepatutnya kita melihat isu hudud sebagai ruang untuk kita menyampaikan Islam kepada masyarakat tentang perundangan Islam, sama ada kepada sesama Islam ataupun non-Muslim. Sesuai dengan ledakan isu ini, kita ambil peluang untuk beri penerangan. Yang jadi masalahnya ialah kadang boleh jadi ada non-Muslim cuba tanya kita, ni apa cerita, dia tanya. Itulah aku pun keliru juga. Tu aja. Non-Muslim nak tanya kita pun beritahu, aku pun confused juga. Makna kita sendiri gagal memahami, gagal ambil kesempatan untuk memberikan penerangan, penjelasan dan sebagainya. Ini benda-benda yang kadang-kadang nak kena kita fahami secara bersama. Dah kalau kita rasa kita pun gagal faham, kita berusaha untuk faham. Kita berusaha untuk faham. Memang ada beberapa yang nak kata keliru tak keliru, cuma kalau orang dia tak nak, dia beritahulah alasan begini. Tapi kalau orang nak, dia cuba nampak dari sudut positif kan? Dari sudut positif. Kalau orang tak nak, dia kata keadaan tak kondusif. Very simple soalan, bila keadaan akan jadi kondusif? Cuba jawab. Bila soalan kondusif? Bila keadaan akan jadi kondusif? 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? 30 tahun lagi? 50 tahun lagi? Apa ukuran kondusif tak kondusif? Nak kata nak tunggu ekonomi stabil, berapa tahun lagi nak tunggu ekonomi stabil? Nak tunggu jenayah berkurangan. Lah ni berkurangan kau semakin banyak. Itu sebagai contoh kan. Maknanya kadang adalah beberapa keadaan-keadaan yang menjadikan kita pun jadi confused kan, jadi keliru. Kemudian kita nak kata nak tunggu semua orang faham. Baik, nak tunggu semua orang faham. Bila semua orang akan faham? Bila semua orang, dia akan ada, dia tak lagi dah. Dalam dunia kita ni dia ada yang alim, ada yang jahil, ada yang alim, ada yang jahil. Katalah semalam kami ada program dengan Ustaz Nik Zawawi. Dia sebut senang, nak bagi semua orang faham. Katalah kita ayah-ayah ni kita faham, bini-bini kita pula tak faham. Sebab bini tak mari masjid, hak isteri mari, fahamlah. Hak isteri tak mari, tak faham. Oh, tak boleh nak buat sebab isteri tak faham. Kita pun panggil bawa isteri pula mari masjid, ceramah lagi, beri penjelasan. Okey, beres dah. Suami dah faham, isteri dah faham. Tak boleh lagi, anak-anak pula tak faham. Anak-anak pula tak faham. Panggil pula anak-anak, mari pula anak-anak, ceramah kepada anak-anak, apa semua ceramah. Dah faham dah. Beres. Cucu pula tak faham. Cucu jadi tak habis sama kan, tak habis sama. Jadi nak tunggu
Semua faham? Soalannya bila? Maka kita buat apa yang Brunei buat itulah. Buat, kemudian penjelasan diberikan. Kita mengharapkan mudah-mudahan dibincangkan secara ilmiah, dijemput mereka-mereka yang berkelayakan untuk beri penjelasan dalam televisyen secara live. Rakaman tak boleh dia potong-potong, secara live. Dah ada, alhamdulillah, kita ucap tahniah kepada Sinar Harian. Dia buat dua hari lepas, hari Rabu yang lepas dia buat di Kompleks Karang Kraft. Dia panggil Dr. Asri, Ustaz Ni Amar, Dr. Musyaddad, kemudian Cina seorang lagi, apa nama dia. Cina tu dia bukan tolak atas nama dia tu hukum Islam, tapi sebab against konsti, against perlembagaan, itu yang dia tolak. Jadi wacana yang sangat bagus. Cuma lagi bagus diberi penerangan seperti mana kita diberi penerangan tentang GST Learn. GST Learn ni dengar lagu pun GST kan, dengar radio GST, TV GST, akhbar pun duk cerita GST. Sebab apa? Sebab dia tahu ramai orang tak faham. Ramai orang yang tak faham. Maka dia beri penjelasan. Ya, maka begitulah hukum hudud. Beri penjelasan juga. Ni dak hak duk cerita hukum hudud potong tangan, hukum hudud potong tangan. Dak kan. Itu sebahagian daripada hak besar tu, hak besarnya undang-undang Islam. Adanya takzir, adanya qisas, adanya hudud. Hudud tu pula bukan potong tangannya. Hudud tu pula ada zinanya begini, minum araknya begini, mencuri potong tangan. Ni kita duk takut-takutkan. Oh, nanti pakat kudung tangan. Mari masjid pakat kudung tangan belakang. Nak kudung tangan apa? Tuan-tuan tak mencuri. Potong tangan ni bagi hak mencuri. Jadi kalau dah tak mencuri, oh nanti kesianlah dia. Faham tak kesian hak jadi mangsa? Tak kesian hak rumah dia kena curi, hilang 10,000, hilang 20,000, hilang kereta, hilang motosikal. Tak kesian kan ni? Oh, duk kesian ke pencuri, juru pula kan. Bagus pula kesian kepada pencuri. Bahkan Islam larang. Apa ayat dia? Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Allah Ta'ala sebut, jangan sama sekali ada kasihan belas dalam diri kamu dalam melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ada. Sebab apa? Melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya nak sebutnya ialah kadang kesilapan kita. Niatnya bagus, tapi approachnya kadang boleh jadi tidak menepati keadaan, yang akhirnya kadang sepatutnya orang jadi faham, tapi orang jadi lagi keliru. Kalau ni ada kadang gerakan yang katanya gerakan Islam, tapi dia bawa jadi lagi sempit, melihat Islam dalam kerangka bangsa ataupun satu bak juga kan. Jadi orang pun jadi confused kan. Islam ni bukan milik Melayu, Islam ni milik semua, Islam milik semua. Tapi ada yang jenis rasa cerdik ke macam mana, mengaji mana tak tahu, duk cerita Islam Melayu, Islam untuk Melayu. Mengaji mana Islam untuk Melayu? Islam ni untuk semua. Emma dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, Afrika ke, kulit putih, kulit hitam ke, di mana sahaja, Islam untuk semua. Ni yang kita kena faham. Tapi itulah keadaan yang berlaku, yang akhirnya bukan mendekatkan manusia kepada Islam, tapi menjauhkan manusia kepada Islam. Baik. Rasulullah membasmi buta huruf. Tidaklah menjadi suatu kehairanan apabila baginda mampu mendidik generasi yang ramai dalam waktu yang begitu singkat. Hal ini kerana sesungguhnya baginda telah menggunakan pendekatan yang berkesan dengan kaedah-kaedah yang unggul dan tersendiri. Baginda berjaya membenteras penyakit buta huruf dan sentiasa menggalakkan umatnya agar tidak jemu dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikannya kepada orang lain. Justru ramai dalam kalangan manusia yang mempelajari ilmu dan mendalaminya serta menyampaikannya pula kepada orang lain dan berbincang sesama sendiri, sehinggalah penyakit buta huruf
yang dihadapi dapat diubati dengan segera. Ini kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh tak lama. Memang umur Nabi 63 tahun, tetapi yang tempoh Nabi terima wahyu 23 tahun. Nabi terima wahyu umur 40. Umur 40 Nabi wafat umur 63. Dalam tempoh 23 tahun itulah Nabi menyampaikan ilmu, sama ada akidahnya, ibadatnya, siasahnya, ekonominya, Nabi ajar semua. Dan apa yang berlaku ialah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima dengan begitu baik oleh sahabat, yang mereka bukan sekadar terima, mereka terima, mereka amal, dan mereka menyampaikan pula. Ni package: terima, amal, sampaikan. Ini yang menyebabkan Islam tu berkembang. Nabi terima wahyu, Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat beramal dengan apa yang Nabi sampaikan, dan sahabat tak duduk diam. Sahabat akan bersegera sampaikan pula kepada orang tu, kepada orang ni, kepada orang tu, orang ni. Maka Islam berkembang. Itu yang jadi kita kata Nabi cepat berjaya mengubah manusia. Walaupun kita lihat nampak semacam perlahan, tetapi dalam tempoh masa yang ada begitu cepat apa yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 10 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, Nabi terus berjaya mengasaskan negara Islam Madinah, menjadikan Quran Sunnah sebagai asas dalam pentadbiran, pemerintahan dan sebagainya. Dalam konteks kita sebagai contoh, alhamdulillah, yang seronok dengan bila pemimpin-pemimpin sebut kata dia, kita tidak pernah tolak pelaksanaan hukum Islam. Seronok rasa dengar bila tak pernah tolak. Cuma kata dia, kami tangguh. Cuma soalan lagi simple, nak tunggu berapa lama lagi? Nak tunggu berapa lama lagi? Sebab kita ni dah merdeka 57 tahun dah. Nak tunggu berapa lama lagi? Nak tangguh bila? Tomorrow, next year, next month, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kan? Itu benda ni kan? Ini tak apalah, paling tidak dia punya nada tu kira dah berubah dah kan? Maknanya ada hasrat nak terima, cuma tangguh. Cuma tangguh bila? Itu dia punya persoalan. Baik. Ni kalau azan bunyi ke belum masuk? Tengok tadi warning besar kan? Azan kena berhenti. Baik, beberapa hadis telah didatangkan oleh Imam Munziri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib, dan juga oleh Al-Hafiz Al-Haisami dalam kitab karangan beliau yang berjudul Majma' Az-Zawaid, bagi menerangkan perkara yang berkaitan dengan ilmu. Antaranya ialah hadis yang panjang, saya baca terjemahan. Hadis dia agak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi, walaupun sikit tapi hadis ni agak panjang. Saya terus baca terjemahan hadis daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berpidato. Baginda memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memuji satu kaum dan memuji mereka seraya bersabda, mengapakah sebahagian kaum tidak mengajar jiran-jiran mereka, tidak menyedarkan mereka, tidak menyuruh berbuat baik dan tidak pula mencegah daripada kemungkaran? Dan mengapa pula ada sebahagian kaum yang lain yang tidak belajar daripada jirannya, tidak juga mengambil peringatan daripada mereka? Demi Allah Ta'ala, sesuatu kaum akan mengajar jirannya, memberi peringatan kepada mereka, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau nescaya akan kupercepatkan azab di dunia lagi. Baik tuan-tuan sekalian, mudahnya apa yang disebut oleh Nabi SAW, ada kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat satunya golongan la yufaqihuna jiranahum, mereka ini tidak mengajar jiran mereka, tidak beri kefahaman kepada jiran mereka. La yu'allimunahum, mereka tidak menyedarkan mereka, tidak mengajar mereka, tidak menyuruh mereka kepada yang makruf, tidak mencegah mereka daripada yang mungkar. Juga ada golongan-golongan bukan sekadar tak mengajar, la yata'allamuna min jiranihim wa yatafaqahuna wa yufaqihunahum wa yufattinunahum. Mana ada lagi satu golongan, ialah bagaimana dia tidak belajar daripada kaum ini, tidak ambil manfaat daripada kaum ini. Kemudian Nabi SAW sebut, hendaklah sesuatu kaum itu dia mesti mengajar kaum yang lain, jiran yang lain, memberikan kefahaman kepada mereka. Jika tidak, kalau diabaikan, maknanya tak mengajar, tak belajar, tak tegur, tak belaka. Kata Nabi SAW, la u'ajilannahumul uqubata fid dunya, kan, akan disegerakan bala, bencana, hukuman kepada mereka. Maknanya tuan-tuan sekalian, Islam ini ajar kepada kita bahawa kita ini, katalah kita di Greenwood, okey,
sebagai contoh. Semua bagus. Kampung sebelah tak berapa nak okey, tak boleh. Makna nak kena kita ambil berat. Kita ambil berat. Kita dalam konteks kita lah ni, kita tak mampu mengajar. Kadang apa yang pernah berlaku sini pun pernah buat. Kita taja tempat-tempat yang tak berapa nak hidup. Kita kata kita hantar ceramah, masjid bayar. Agak demo nak atur sendiri, tak atur dah. Jadi kita yang aturkan penceramah, masjid tolong bayar. Kan ada beberapa tempat sekitar Selayar pun ada. Kan dia kira tengok kawan ni, kawasan sini memang aktiviti agama tak ada. Dia tanya tak ada duit. Buat majlis Yasin boleh makan pula kan. Tu masalah. Asal ceramah tak ada duit. Okey, tak apa, tak ada duit, masjid ambil inisiatif, panggil ustaz, masjid akan bayar kan. Jadi alhamdulillah kan, mereka faham bahawa walaupun sini okey, bila sini tak okey kan, maka kena bantu. Ada satu belah Selayar baru, surau apa nama, Hidayatul Mustaqim ni antara surau yang establish lama dah. Dia punya kemampuan surau, kalau masjid yang cover surau itu biasa. Hak ni surau yang tolong surau. Surau tu kira aktif. Dia tolong surau ada yang berdekatan sendiri yang tak berapa nak hidup, surau yang bantu. Beri keluar duit untuk saga hati ustaz dan sebagainya. Sebab kewajipan kita sebagai orang Islam tidak boleh hanya baik, maka kita kena bimbing orang-orang lain. Dan tidak boleh kita berterusan dalam keadaan kita jahil. Kita kena belajar tumpang pula dengan orang-orang yang lain. Kalau kita abaikan aspek-aspek ini, kita ada ilmu kita tak ajar, kita jahil kita tak belajar, maka Nabi beri peringatan, Allah Ta'ala akan segerakan azab kepada mereka di dunia lagi. Ini peringatan daripada Allah. Baik. Kemudian susulan daripada hadis ini, tuan-tuan sekalian, ada sahabat-sahabat pun sembang lah kan. Siapa Nabi maksudkan ni, ada kaum begini-begini kan, mereka duk sembang. Dia sama-sama sahabat. Nabi tak sebut kaum mana, Nabi sebut ada kaumnya begini-begini. Ada kaum begini-begini. Jadi sahabat pun cuba mencari kaum mana yang Nabi duk sebut ni, kaum mana yang Nabi sebut. Baik. Maka mereka berpandangan bila duk sembang. Mereka kata, apakah pandangan kalian tentang golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Siapakah mereka? Mereka menjawab, kami berpandangan bahawa kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah golongan Asy'ariyun, yakni golongan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka ialah golongan yang faqih di dalam agama, dan mereka juga punya jiran yang agak kasar perbuatan mereka yang merupakan penduduk kampung. Jadi duk sembang lah. Duk sembang, siapa Nabi sebut ni, siapa? Duk sembang. Ni geng-geng guru-guru Abu Musa Asy'ari ni. Guru, kenapa mereka alim-alim tapi kampung sebelah tu mereka sebut. Jadi apa yang berlaku ini sampai kepada pengetahuan golongan Al-Asy'ari. Akhirnya mereka datang bertemu kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bahawa telah menyebut sesuatu kebaikan kepada sesuatu kaum, sedangkan hadrat Rasulullah menyebutkan kami akan keburukan. Apa sebenarnya keadaan kami? Jadi bila sampai, mereka pun datang bertemu dengan Nabi. Dia sebutlah, wah Rasulullah, apa sebenarnya yang berlaku, apa kesilapan kami, kamu puji kaum itu kaum ini, tiba-tiba dalam kaum kami kamu sebut yang tidak elok. Lalu Nabi SAW bersabda, hendaklah suatu kaum mengajar jiran mereka, memberi faham kepada mereka, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka dari melakukan kemungkaran. Dan satu kaum pula belajar dari jiran mereka, memahamkan mereka, atau akan kusegerakan azab mereka di dunia kerana tidak melaksanakan amanah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut. Nabi kata, senang je, ajarlah mereka ni, bimbing mereka, didik mereka. Dan kalau ada yang tidak tahu, belajar, dapatkan ilmu daripada mereka. Kalau diabaikan aspek ini, kata Nabi SAW,
maka akan disegerakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami perlu mengajar jiran kami? Lalu baginda mengulangi jawapan dengan mengatakan ya. Mereka tanya lagi dengan soalan yang sama. Nabi jawab ya. Mereka tanya beberapa kali, anufattinu ghairana? Nabi tanya, apakah kami kena beri kefahaman kepada selain daripada kami? Nabi kata ya. Tanya lagi, Nabi kata ya. Lantas mereka pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalaulah begitu, berilah kami tempoh selama setahun. Lantas baginda pun memberikan kepada mereka tempoh selama setahun untuk mereka mengajar jiran mereka akan hukum hakam agama. Selepas daripada itu, Rasulullah pun membaca firman Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa anak Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kerana mereka tidak larang sesama mereka daripada perbuatan mungkar, derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amat buruklah perbuatan mereka itu. Yang Nabi akhiri dengan menyampaikan pesanan daripada Allah Ta'ala, ya, punca golongan-golongan, adanya segolongan dari kalangan Bani Israel yang mendapat laknat daripada Allah. Kenapa dapat laknat daripada Allah? Kerana mereka berjudi, kerana mereka minum arak, kerana mereka berzina. Bukan kerana berjudi, bukan kerana minum arak, bukan kerana berzina, tapi mereka mendapat laknat daripada Allah kerana mereka tidak menghalang, tidak mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh kaum mereka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Punca mereka mendapat laknat daripada Allah kerana mereka tidak cegah, tidak halang perbuatan mungkar yang dilakukan oleh golongan-golongan ini. Jadi ini kisah yang kita sebutkan, tuan-tuan sekalian, menggambarkan aspek mengajar dan belajar ini bukan aspek yang boleh diambil mudah. Bukan hanya khusus mereka-mereka yang di sekolah, di universiti, tetapi kewajipan semua. Kewajipan semua yang namanya Islam, yang namanya beriman, kita berkewajipan untuk melaksanakan, mengajar dan belajar. Kalau kita tahu sikit sebanyak, kita ajar. Kita tak tahu, kena belajar. Waktu je tak boleh lari dah. Tak tahu, belajarlah. Tak faham lah isu tu. Anda tak faham, belajarlah. Okey, aku tak faham lah, aku faham. Dan kalau kamu faham, kena beri kefahaman kepada orang lain. Itu kaedah dia. Maknanya duduk saja, tak ada istilah duduk saja. Tak faham, belajar. Faham, tolong ajar. Itu kaedah dia. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung pertemuan kita akan datang. Qul ya zawwa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اهدنا الصراط